Jadi kalau orang tanya kita, apa makna pemerintah am? Pemerintah am maknanya ialah khalifah. Dulu adalah khalifah kita. Lah zaman khilafah ni dah tidak ada dah. Bila jatuh kerajaan Turki Osmaniyah, maka kerajaan khilafah pun tidak ada lagi. Kerajaan khalifah Islam. Kalau dulu khalifah Turki Osmaniyah, dia memerintah, dia menjaga, dia mengawal negara-negara Islam. Pusatnya di mana? Di Turki. Sampai ke Melaka dia jaga. Ya, di bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Sampailah ke Mekah semua di bawah kerajaan Turki Osmaniyah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah dulu-dulu, tuan-tuan akan nampak di Mekah tu istana kerajaan Turki warna kuning. Kak Su mula-mula pergi umrah tu bila? Tak ingat. 92. Saya nak tunggu Kak Ros jawab tu sampai saya menganga nak tolong ingat sekali tahun bila. Baik, tahun 1992 tu. Jadi tahun 1992 tu, tahun 92 lah. Sebelumnya tahun 91. Selepasnya tu tahun 93. Bila Ustaz nak cerita ni? Tahun 92 tu, bangunan Turki Osmaniyah masih ada. Istana Turki Osmaniyah ni masih wujud di Mekah. Di mana Ustaz? Di tempat yang tuan-tuan sekarang duduk di Sofitel, Sofwa, Darul Iman apa semua, itulah dia. Itulah tapak dia. Yang bangunan tinggi melangit tu. Asalnya ialah tinggalan daripada pembinaan kerajaan Turki Osmaniyah. Sebab mereka dulu menguasai Mekah. Dia khalifah. Maka datang kerajaan Saudi, dia nak roboh bangunan tu. Sebab nak didirikan bangunan yang kita duduk sekarang ni. Yang kita panggil Darul Iman, Sofwa, Pullman, apa bala semua tu. Clock Tower lah kita sebut. Maka pada peringkat awalnya kerajaan Turki bantah tak? Sebab membuang satu-satunya monumen sejarah yang besar. Tapi dah raja dia kata dia nak berguna wakaf. Berguna yang paling banyak dah wakaf pula masuk pada Masjidil Haram. Maka setujulah. Itu nampak kerajaan Turki Osmaniyah menguasai dia. Kemudian tahun 1920-an Turki Osmaniyah last jatuh. Sultan Abdul Hamid jatuh. Bila jatuh, bercemperalah semua masing-masing mengikut negara masing-masing di bawah penjajahan masing-masing. Habis negara-negara Islam dijajah dan dibentuk menjadi negara yang kecil-kecil. Itu asalnya jatuhnya kerajaan Khilafiyah Islamiyah yang terakhir, iaitu Turki Osmaniyah. Yang kedua Sultan, itu pun dipanggil sebagai Khalifah Am juga. Ya, Khalifah Am juga, Sultan. Ataupun Raja Besar. Ataupun dalam zaman kita sekarang ni Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya. Maka imam yang adil serta beragama Islam ialah imam-imam yang menurut sebagaimana hukum syarak. Apa dia pemerintah yang adil? Ia mengikut peraturan hukum syarak seperti mana yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ustaz, kalau tak ikut Ustaz, kalau tak ikut walaupun dia baik macam mana pun, dia tak adil. Tu jawapannya. Tapi dia baik Ustaz, dia lah bagi makcik duduk rumah ni, dia lah. Dulu makcik tak ada literate, dia masukkan literate.
Makcik pergi ni ke negara China, mau elektrik makcik. Itu dipanggil keperluan asas. Tapi yang membuat hukum Islam ni ada kan negeri lain? Tak ada. Kalau nak kira buat jalan raya negeri lain pun ada. Sama ya. Itu tanggungjawab. Sebab tu diletakkan keadilan itu, letaknya ialah apabila kau melaksanakan sesuatu mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak ikut jalan dia, zalim juga. Tapi tak ada dia bunuh orang. Makcik faham tak zalim tu apa? Zalim tu meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Bukan bunuh orang saja. Kalau dia tak bunuh orang pun, tapi dia tak adil, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, dia zalim lah. Apa dia tempat dia, Ustaz? Tempatnya ialah Al-Quran, Islam tu yang paling tinggi. Ikut je lah. Sebab itu kita ni ada perlembagaan. Perlembagaannya ialah Islam sebagai agama persekutuan tanah Melayu. Cantik dah tu. Cantik tak? Meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Tapi setengah orang dia kata tak Islam lagi. Kita kena lawan lagi. Buat lawan. Lawan. Dia tak Islam. Kita kena lawan ni. Lawan gaduh pecah belah. Padahal kalau kita tengok di situ, Islam dah diletakkan sebagai agama persekutuan, bukan agama resmi, agama persekutuan. Batang tubuh tanah Melayu ni Islam agama dia. Negara Islam, bukan orang. Sepatutnya kau kerjasamalah. Janganlah berpecah, duduk dalam satu lah. Supaya kau boleh buat apa yang telah digariskan oleh orang tua-tua kita dulu. Ni dah gaduh pecah. Bila tak cukup, geng tadi ni cari orang lain. Pasal apa tak geng dengan kami? Apa ni pergi geng dengan orang lain pasal apa? Kau suka dia nak geng dengan siapa pun. Apa dia tak geng dengan dia? Ya, duk bising pasal hang pangkah dia pun tak. Hak bising-bising ni pangkah dia pun tak. Aku suka dia, nak buat apa pun. Tu pun tak ada pilih siapa lagi pun. Baru nak meeting kemarin tak habis lagi. Hari ni baru dapat jawapan. Yang duk merayam pasal apa? Macamlah hang pangkah dia. Faham tak macam-macam? Kau suka dia lah, nak terima minang siapa pun, siapa yang offer bagi, dia jadi janda lawa walaupun tua. Janda semua ada kat dia. Orang semua nak kat dia lah. Hang tak ada teruk lah aku, kalau hang tak terima aku, mampu lah aku apa semua. Jadi siapa sebenarnya yang menang ni? Kita ni main bola, Kak Som. Kita ni main bola. Okey. Kita menguasai permainan bola tu. Saya ni lawan bola dengan Ustaz Ahmad. Contoh. Saya duk pegang bola tu. Ustaz Ahmad ni tak boleh buat apa, sampai terjelil lidah tu. Ha. Tak boleh nak gelecek bola pada saya pun. Tapi saya tak boleh bagi gol. Saya menang ke? Tak. Yang menang ialah yang bagi gol. Tengok-tengok Ahmad lah minit 90 minit lah. Ustaz Ahmad tembak daripada goalkeeper, gol. Mana boleh kami yang control game. Dia bukan siapa kira control game, dia siapa yang gol. Dalam sistem pilihan raya, siapa yang menang? Siapa yang menang itu ialah siapa yang berkuasa. Kalau hang menang banyak pun hang tak berkuasa, hang tak dikira sebagai pemenang. Faham aja? Dia kira siapa yang pegang kuasa, dia lah menang walaupun dia hanya satu kursi. Ingat tak dulu Menteri Besar Perak? Dia satu kursi dia menang. Dia jadi apa?
Ada orang bantah dia. Apa? Tiba-tiba PJ jadi Menteri Besar, betul tak? Satu kursi dia dapat. So, siapa yang menang sekarang ni? Jadi itu kena faham konsep menang dan kalah dalam pilihan raya. Saya kata malam tadi dalam Facebook saya, itulah bila kita ambil sistem demokrasi, risiko dia jadi macam ini. You dah setuju dengan sistem demokrasi, apa risiko yang timbul dari sistem demokrasi, you kena hadap lah. Macam mana ni, tak baik dengan aku menang banyak, main laju dengan aku. Tak mau, aku nak belah sana. Hang sendiri yang amalkan sistem tu, siapa suruh setuju? Sebab tu kita kena balik pada sistem Islam. Brunei misalnya, dia tak ada pilihan raya, dia semuanya bawah sultan. Mereka duduk menong. Taklah macam kita sibuk duduk bersama bendera, bergaduh, masuk penjara pasal bergaduh bendera. Tak ada kerja. Bergaduh pasal berebut bendera. Ada yang pergi pacak bendera, patah dengan balik, kena tangkap, masuk penjara. Tak ke bodoh nama tu. Sebab tu dalam Islam dia ada sistem khalifah dulu ni. Kerajaan Turki Osmaniyah tu, okey, dah, hang jadi sana, hang wakil sana, hang wakil sini, aku perintah pada sini. Dia lantik wakil sana, wakil sini. Dia tak ada macam kita sekarang. Kita sekarang ni daripada siapa yang kekalkan sistem ni? Daripada mana? Supaya kita bergolak sampai bila? Sampai bila-bila kita akan bergolak. Jadi kita nak kata kita ni terbaik, hentilah, terimalah hakikat dia. Kita tidak akan aman sampai bila-bila selagi mana kita pakai pada sistem ni. Sebab itu di dalam setengah negara dia mengamalkan dua parti, Republican dan Demokrat. Jadi dia tak banyak parti. Siapa yang nak sokong Demokrat, sokong. Siapa nak sokong Republican. Dua tu ya tanding. Dia tak tubuh parti macam kita ni. Parti terpawai, parti apa semua, dia tak tubuh. Jadi bila pilihan raya, dua ni sajalah. Tak kawan ni menang, kawan ni menang. Habis. Macam kita tidak. Ni aku dah menang, aku menang sikit. Aku pun sikit. Aku pun sikit. Macam mana kita ni? Itu sistem yang mereka buat. Dia tak macam kita ni. Segala merdeka, kunci lah, kereta lah, umbrella lah, gajah lah, semua terbit belakang. Baik. Kemudian kata dia lagi, yakni memerintahlah ia sebagaimana di dalam hukum Allah dan Rasul. Dan yang zalim itu ialah imam-imam am yang tiada berjalan sebagaimana di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Itu zalim. Bila memerintah tidak mengikut hukum Allah dan Rasul, itu zalim. Sekiranya imam-imam am itu zalim, hendaklah diingkarkan apa mungkar yang didatangkannya. Kalau dia zalim, maka hendaklah kita tegur dia, kita bantu dia menghentikan kezaliman dia. Seperti mana yang disebut dan dikhabarkan barang yang didatangkannya itu salah di dalam hukum syarak. Kena ada orang macam itu. Jadi banyak benda kita kena fikirkan dalam pilihan raya. Kena berubah banyak. Tapi siapa yang nak bawa perubahan tu? Saya lihat bila berlaku pilihan raya, orang perempuan pun bertanding juga. Kan? Cara sebut juga tu bukan lemah aja. Lemah macam cerita jin suai kemuning tu. Suai kemuning. Budak-budak awal lari laju sangat. Kan? Budak-budak tahu tak lagu suai kemuning? Pakcik lama tak dengar juga. Nampak kan? Bila orang perempuan bertanding juga, siapa tak orang perempuan? Kena maki, kena hamun jadi sana, kena wakil. Dah, masuk pilihan raya, tak boleh kena maki. Kena maki. Boleh lepas ni, kalau siapa-siapa lah menang, biar orang lelaki-lelaki sahaja yang tanding pilihan raya.
Tetapi bila menang, mesti ada wakil orang perempuan untuk menguruskan hal ehwal wanita dalam DUN, dalam parlimen, dalam kementerian, dengan tanpa perlu bertanding. Ni tengah-tengah malam duk kempen lah, usung bini orang sana sini lah, kena maki, kena bu. Bayangkan mak kita orang bu apa rasa. Jadi tetaplah, kalau kata kawasan Manjui, katakan baru ni PAS menang di Manjui, alhamdulillah PAS menang, tetaplah mesti ada seorang calon melantik satu wakil wanita untuk menguruskan hal ehwal wanita di situ, tanpa perlu dia bertanding. Kita boleh ubah. Yang kedua, saya kesian tengok ustaz-ustaz yang bertanding, kena maki, kena hamu, kena cerca. Dia tutup guru kita, ustaz kita, tapi dah masuk gelanggang. Kalau tak mau kena tumbuk, jangan masuk muatai. Masuk bersilat, dia flying kick, dia kepak, dia terajang, dia kilas, kena. Takkan kita nak biar tok guru macam itu. Jadi apa salahnya setiap DUN, parlimen yang menang mesti lantik ulama jadi penasihat di situ, supaya menasihati dia. Ulama dan umara. Ulama lah, umara yang memimpin. Ambil depa ni supaya nasihat. Yang ni jangan buat, yang ni boleh buat, yang ni jangan buat, yang ni boleh buat. Jadi dua institusi ini akan terus dimuliakan. Satu institusi keagamaan dan satu lagi institusi keibuan. Dia bukan keibubapaan, keibuan. Sebab saya sedih tengok orang wanita lah pergi kempen, dari rumah ke rumah lah, kena maki, kena hamu, kena lempar air panas tengah duk minum di kedai. Orang duk minum di kedai yang hampir kempen buat apa? Dia nak minta kedaram, lalah kena simbah. Aduh, macam-macam saya tengok orang kempen duk atas highlight, pergi duduk depan restoran, yang puak-puak tu duduk makan roti canai, duduk dengar. Han cakap dengan siapa? Sampai tahap macam itu sekali. Jadi kalau kita ikut dua benda ni, dua benda ini, insya-Allah orang perempuan akan dihormati.